Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam PPD Kinta Selatan. Together we strike. Salam Mission Possible. Bertemu kita lagi pada hari ini, pada sesi yang akan cuba membangkitkan semangat anak-anak didik sekalian. Apa khabar anak-anak? Cikgu harap anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Together we strike. Pertama sekali, apabila saya mendengar perkataan strike, kali pertama apabila cikgu bermain bola bowling. Tandingan bowling. Cikgu tak faham apa sebenarnya tu strike. Lantas seorang rakan cikgu membawanya, jom mari kita bermain bowling. Tidaknya. Boleh. Maka terus saja kita pergi bermain bowling. Barulah cikgu faham apa maksudnya strike. Menghayunkan sebiji bola ke sasaran 10 anak bola, anak pin yang ada di situ, untuk tujuan menjatuhkan kesemuanya, barulah dikatakan strike. Sebab itu, together we strike. Kenapa? PPD Kinta Selatan ini mempunyai 15 buah sekolah. Jadi 15 buah sekolah ini harus bersama-sama merealisasikan ke arah satu azam, satu tekad dan satu sasaran, agar kita dapat mencapai strike dalam Mission Possible Kinta Selatan. Tidak mustahil. Yakinlah, tidak mustahil. Pasti ada halangan, pasti ada cabaran, tetapi ia bukan mematahkan semangat kita. Gapailah kecemerlangan tersebut. Kejarlah kecemerlangan tersebut. Menggapai satu perkataan yang baru saya mendengar. Apa itu sebenarnya menggapai? Menurut Kamus Dewan, menghulurkan tangan hendak mencapai sesuatu atau memegang sesuatu. Itulah menggapai. Ingat, untuk memegang sesuatu memerlukan 5 jari. 5 jari yang berfungsi dan bertindak bersama. Sama dengan 15 buah sekolah yang ada di dalam daerah Kinta Selatan, perlu bergerak bersama-sama, satu tekad, satu rentak, satu wawasan untuk mencapai sasaran. Barulah kita akan boleh memegang akan kejayaan. Mesti ada sasaran, mesti ada matlamat. Sasaran utama apakah yang hendak kita capai, yang hendak kita gapai dalam daerah Kinta Selatan? Sasaran Grade Purata Daerah SPM 2022 adalah 4.81. Ingat anak-anak, ingat rakan seperjuangan saya guru-guru, 481 adalah angka keramat yang boleh kita laksanakan, yang boleh kita capai, dan yang boleh kita impikan, dan yang boleh kita realisasikan. Tidak mustahil. Tidak mustahil. Yakinlah, ia tidak mustahil. Sebab itu dikatakan Mission Possible. Sasaran layak menerima sijil 2022 adalah 90%. 90% anak-anak didik yang berada di daerah Kinta Selatan ini layak mendapat sijil. Lulus bahasa Melayu, lulus sejarah. Kedua-dua itulah yang hendak kita strike. Usaha yang kita laksanakan adalah umpama buah biji bowling itu yang sedang bergolek di atas landasan untuk menjatuhkan bagi mencapai 481 dan 90%. 2 angka yang menjadi sasaran dan matlamat kita. Ayo, bangun dari lenamu.
dari tidurmu, agar engkau tidak lagi diulik dengan mimpi-mimpi indah dan kesenangan-kesenangan yang palsu. Bangunlah, sedarlah bahawa tidak ada sesuatu yang mustahil di dunia ini. 100 tahun dahulu orang pernah berkata dan merenung bulan yang indah itu mustahil untuk kita sampai ke sana. Apabila Neil Armstrong pertama kali menjejakkan kaki ke bumi, maka tergapailah akan impian tersebut. Realisasilah impian tersebut. Manusia pertama yang menginjakkan kaki ke bumi. Ingat, impian itu adalah sasaran dan matlamat itu menentukan kita untuk mencapai sasaran. 34 hari lagi. Haruskah aku lena? Haruskah aku tidur? Haruskah aku berulik dengan mimpi-mimpi kesenangan? Kerana 34 hari itulah yang akan menentukan masa depan anak-anak. Sama ada akan pulang membawa sebuah sijil yang kosong ataupun pulang dengan membawa kejayaan yang bermakna. Berarti telah menggapai akan Bangun! Jangan lagi rasa lena dalam peraduan. Ingat, never give up because great thing takes time. Ya, memang benar anak-anak. The great things takes time. Alangkah indahnya apabila anak-anak mengenang semula saat melihat akan keputusan sijil peperiksaan SPM 20 dengan penuh kecemasan. A+ ke semua. Bermimpikah aku? Tidak. Itu adalah reality. Itu adalah the great thing yang anda capai kerana sekian lama telah menanam dan berusaha. Sama seperti kita menanam pokok. Hari ini kita menanam benih. Tetapi bukannya besok hari ini kita mengharapkan miracle yang berlaku, magic yang berlaku. Dia akan terus berbuah. Jagalah benih itu. Siramlah ia. Jagalah anak pokok tersebut. Bajailah ia. Supaya tidak terganggu dengan anasir-anasir yang cuba menyerang. Lalu hasilnya setelah penat menanam, setelah penat membaja, setelah penat menyiram, akhirnya berbuahlah ia. Sama seperti anak-anak yang penat berusaha, yang letih bersengkang mata siang dan malam, membuka minda, emosi, intelek, rohani, segala-galanya, agar dapat menghadam apa yang ada dan memuntahnya kembali semasa di Dewan Peperiksaan ketika menjawab soalan-soalan tersebut. Ayo, bangun! Jangan biarkan menghantar kertas yang kosong itu. Sebaliknya berusahalah, menulislah apa yang ada dalam ilmumu, dalam akalmu, dimuntahkan, dizahirkan dalam penulisan aksara-aksara tersebut bagi menghasilkan sebuah jawab. Ingat, 34 hari itu bukan satu masa yang lama. Setiap saat yang berlalu tidak akan berulang kembali. Bak kata pepatah Arab, jangan menjadi pencuri masa. Siapa itu pencuri masa? Pencuri masa adalah orang yang suka menangguhkan kerja. Jadi, jangan tangguhkan kerja anda. Jangan tangguhkan usaha anda. Sebaliknya, bangunlah supaya berusaha untuk mencapai kecemerlangan. Gapailah kecemerlangan. Ingat, pepatah Arab juga ada pernah mengatakan bahawa sesuatu yang dekat tetapi jauh juga jadi perkara. Apakah itu?
Satu saat yang berada bersama dengan cikgu hari ini adalah sangat dekat. Tetapi satu saat yang sudah berlalu adalah sangat jauh. Cikgu tak mampu mengejarnya kembali. Anak-anak tidak mampu mengejarnya kembali. Jika membazirkan satu saat dalam detik anda untuk mencapai kejayaan, menggapai kecemerlangan SPM 2002, maka ingat, never ever give up. Because great things takes time. Berusahalah, yakinlah, kerana segala-galanya adalah mungkin. Hamka pernah berkata, positif bukan negatif, aktif bukan pasif. Apakah maknanya? Maknanya dalam hidup ini kita perlu sentiasa melihat segala-galanya positif. Bukan melihat dengan negatif. Aktif, bangunlah. Jangan lena dalam mimpi. Bukannya hanya mendiamkan diri. Pasif, ibarat menunggu buah yang jatuh. Fikirkan boleh. Yakin, aktif. Dari segi jasmani, emosi, intelek dan rohani. Apakah dari segi jasmani? Memang anak-anak sekarang ini akan terbeban. Akan merasa bahawa burn out, letih, penat, mengulang kaji. Memang benar. Kepayahan dan kesusahan itu pasti ada dalam untuk mencari sebuah kemanisan dalam kejayaan. Tetapi positiflah. Ada solusi. Bangun, aktif, bersukan, bermain, rehat sejenak agar kembali daripada keletihan tersebut dengan semangat yang segar. Emosi. Ya. Seringkali kita berdepan dengan emosi. Yakin, bolehkah? Mampukah? Dapatkah? Aku percaya menggenggam akan sebuah sijil yang penuh bermakna. Ini adalah igawan dan mimpi yang sering mengganggu akan anak-anak sekalian pada masa ini. Buangnya jauh-jauh. Ambil yang positif. Fikirkan yang boleh. Yakin anda boleh mengubah nasib diri anda. Rohani. Berdoalah. Berdoalah mengikut kepercayaan anda. Berserahlah kepada-Nya. Setelah segalanya kita telah berusaha. Intelek. Hari ini kalau saya lapar, cikgu lapar, boleh saja cikgu mencari mi goreng mama. Itu makanan favourite cikgu. Antaranya menu yang favourite. Tapi bagaimana dengan makanan minda? Makanan minda adalah ilmu. Di mana aku mencari ilmu itu? Ada di depan anak-anak. Buku. Buku adalah teman setia anak-anak. Teman setia anda. Dakaplah ia, peluklah ia. Ambillah langkah pertama untuk membacanya. Kerana satu langkah ke arah buku akan membuka 1000 langkah ke arah ilmu. Dalam hidup ini perlu ada duit. Ada duit semua jadi. Tak ada duit hanya sekadar mimpi. Apa sebenarnya duit? Duit bagi cikgu adalah singkatan kepada doa, usaha, ikhtiar. Doa. Jangan putus. Sentiasalah berdoa. Manusia ini adalah makhluk yang memerlukan pertolongan. Panjatlah doa. Mengikut kepercayaan anda masing-masing. Agar segala usaha anda dalam masa 34 hari ini dipermudahkan. Untuk menggapai kejayaan. Usaha. Ingat.
Usaha itu adalah sangat penting untuk mencapai hasilnya. Tanpa usaha, makanan tidak akan jatuh datang bergolek. Hari ini aku berlapar. Takkan cikgu nak berdiam diri. Cikgu mesti berusaha untuk mencari makanan. Kerana makanan itu sendiri tidak akan turun daripada langit. Dalam dunia realiti. Okay. Usaha. Baca buku. Ulang kaji. Latihan. Latih tubi. Dengar. Hadam akan nasihat guru. Panduan guru. Ibu bapa. Segala-galanya yang berada, sahabat andai dan rakan-rakan anda yang berada di sekeliling. Mereka inginkan kejayaan. Mereka inginkan anda supaya menggapai akan kecemerlangan. Ikhtiar. Dalam usaha ini memang ada halangan. Memang dijanjikan halangan. Memang dijanjikan akan segala masalah. Tapi haruskah aku berhenti dengan satu titik noktah yang akhir? Orang yang berhenti adalah orang yang berada di situ. In situ, dia tidak akan ke mana. Sebaliknya, orang yang sentiasa bergerak, sentiasa berusaha, akan mencari solusi. Dalam masalah ada peluang. Dalam hidup ada peluang. Robeklah peluang itu. Gapailah peluang itu. Agar mendapat selesaikan masalah. Tawakal. Manusia ini sentiasa berusaha untuk ke arah kebaikan. Kita berusaha segala-galanya. Dan kita jangan lupa adanya yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah, berserahlah kepadanya agar segala usaha kita ini mendapat keberkatan. Panjatkanlah ia, mengadulah pada ia agar dipermudahkan segala usaha. Ingat anak-anak, tanamkan di dalam minda anda BUIT, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Bak kata pepatah, Hamka pernah berkata, positif bukan negatif, aktif bukan pasif. Hidup adalah ujian. Macam yang cikgu cakapkan tadi, hidup adalah ujian. Pasti akan ada halangan. Ya. Kepayahan semasa berusaha, kemanisan apabila tak kala kita berjaya. Itulah manisnya buah kejayaan. Semangat yang lemah, buanglah jauh. Jiwa yang kecil, segera besarkan. Yakin, percaya, iman pun teguh. Masa hadapan penuh. Anda, anak-anak didik, calon-calon SPM 2022 adalah anak-anak masa depan. Luas terbentang masa depan anda. Ayuh, bangun. Jiwa yang kecil, segera besarkan. Teringat cikgu akan sebuah kisah. Kisah yang benar. Ayah cikgu pernah menunjukkannya. Diambilnya segenggam garam. Dibawanya secawan air. Lalu dimasukkan ke dalam cawan tersebut air garam. Ayuh, minum. Biar betul. Terasa begitu masin sekali. Kali keduanya, diambil juga segenggam garam. Maka diambilnya bekas air yang besar. Dimasukkan garam tersebut. Rasalah. Tak masin. Hilang masin. Itulah umpama jiwa. Jiwa yang kecil itu adalah bekas yang kecil. Jiwa yang besar adalah bekas yang besar. Kepahitan itu adalah apa yang akan masuk di dalam jiwa tersebut. Jiwa yang sempit akan merasa segala kepahitan itu adalah sesuatu yang merimaskan, akan menghalangnya menggapai kecemerlangan. Jiwa yang besar akan menerima segala halangan itu
adalah satu cabaran untuk menggapai kecemerlangan. Ingat, masa hadapan penuh harapan terletak di tangan anda. Ayo, bangun. Bangun dari tidurmu. Sesungguhnya orang yang bangun dari itu adalah orang yang berjaya. Sebab itu apabila azan bergema, sering kita mendengarkan hayya 'alal falah. Bangunlah menuju kejayaan. Kejayaan yang penuh bermakna buat diri anda. Ingat, saat ketika anda menerima akan keputusan SPM tersebut, pada tatkala hari anda menerima keputusan, ada dua insan yang sedia menanti anda. Ibu dan ayah. Apakah air matanya akan menitis air mata gembira ataupun air mata duka? Air mata gembira kerana melihat akan kejayaan anak. Air mata duka kesedihan melihat akan anaknya masih belum berjaya. Bukan gagal. Bagi seorang ayah, seorang ibu, anak itu bukan gagal. Bukan gagal. Dia masih belum berjaya. Lantas didakap di peluknya anak tersebut. Nah, bangun, berusahalah lagi. Bangun, berusahalah lagi untuk menggapai akan kejayaan, kecemerlangan. Ingat, air mata manakah yang akan menitis? Kerana seorang ibu dan ayah tidak akan menitiskan air matanya di depan anak. Tetapi seorang anak sering kali mendambakan kasih sayang dan memeluk anaknya ketika dia dalam masa. Dibuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya tangan. Datanglah, mengadulah kepadanya. Akan ku ada di samping ketika kamu dalam masa. Maka hargailah pengorbanan. Balaslah dengan buah-buah kemanisan kejayaan anda. Kerana sesungguhnya hidup adalah ujian dan pasti ada halangan. Peluang dan ruang sentiasa ada di depan anda. Sokrates pernah berkata, ilmu seperti udara. Ya, ilmu ini seperti udara. Berada di sekeliling kita di mana-mana sahaja. Dalam apa saja bentuk. Cuma sama ada kita sedar atau tidak. Sama ada kita dalam kekaburan ataupun kita berada dalam kecelikan untuk mencari akan ilmu tersebut. Ia begitu banyak di sekeliling kita. Kamu bisa mendapatkannya di mana pun dan kapan. Itulah kata-kata Sokrates. Ilmu di hujung jari anda. Ya, di hujung jari anda. Banyak platform yang ada. Media platform di hujung jari anda. Contoh, sharesejarah.com. Santai sejarah. Easy sejarah. Gunakan ia. Terokalah ia di hujung jari anda untuk mencapai segala ilmu yang membolehkan minda ini berisi. Berilah ia makanan. Kerana sesungguhnya makanan akal itu adalah ilmu. Gunakan. Jangan dibazirkan masa anda. Kerana satu saat yang berlalu tidak akan berulang kembali. Ingat, jari-jari ini sentiasa menanti untuk digunakan mencari ilmu. Dunia IT di hujung jari. Mari bersama kita mencarinya. Richard Branson pernah berkata, business opportunity are like buses. There are always another one coming. Peluang dalam hidup sentiasa. Masalah dalam hidup sentiasa. Silih berganti umpama bas yang datang. Jadi rebutlah peluang tersebut. Kerana peluang itu hanya akan mengetuk sekali saja. Tatkala ia pergi, kamu harus berusaha untuk mencapai peluang yang baru. Rebut 34 hari yang ada pada hari ini. 34 hari yang sungguh bermakna. Agar anak-anak dapat berusaha menggapai kegemilangan.
mission possible. Itulah peluang yang sedia menanti. There are always another one. Ingat bahawa sesungguhnya kalau tatkala kita jatuh, jangan bersedih kerana kejatuhan. Bangunlah. Kerana tangan ayah, ibu, rakan, guru-guru sedia menanti. Bangunlah. Bangunlah sekarang ini daripada lena dan tidurmu itu untuk mencapai kejayaan. Kepada anak-anak sekalian, cikgu ucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM 2022. Jangan tidur. Jangan lena. Belum masanya lagi. Bangun. Celik, sedarlah. Kerana masa tidak menanti anda. Sebaliknya, kejarlah dunia. Kejarlah dunia. Kerana orang yang berjaya itu mengejar dunia. Tetapi jangan lupa akhirat. Kejarlah ia. Marilah kita mengejar dunia dan akhirat bersama. Jadilah insan yang berjaya. Bukannya insan bermasalah. Ingat, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada orang. Jadi, selamat menduduki peperiksaan SPM 2020. Kepada guru-guru, saya merakamkan juga ucapan terima kasih. Pada rakan-rakan perjuangan, terima kasih. Kita doakan anak-anak didik kita ini akan berjaya. Kita doakan mereka ini akan dipermudahkan segala urusan sehinggalah saat akhirnya. Pada semua pihak, PPD Kintasan, JPN Negeri Perak, terima kasih atas sokongan dan usaha. Ingat, kita ini adalah umpama jari-jari. Satu tidak berfungsi, yang lain bermasalah. Kalau ingin berjaya, genggamlah ia. Jangan ada ketirisan. Sekian, terima kasih.